Kau tengoklah, itulah bala Allah turun pada kamu. Sebab kita ibu kota banyak maksiat. Allahu Akbar. Sebab tu Allah turunkan bala, Ustaz. Orang Selangor banyak buat maksiat. Ini Allah nak hukum. Hei Zarifi, kamu jaga ataupun tidak hati orang yang sedang dalam kesusahan itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral setiap hari di TV9 7.30 malam. Pantas, padu, padat, pendek aja 10 minit yang penuh dengan info. Janji yang penting bagi kita ialah bermanfaat. Dan sekarang ni saya bersama dengan Ustaz Zarif. Apa khabar, Ustaz? Alhamdulillah, syukur Datuk saya ya. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah, syukur nikmat Allah. Bila berlaku bencana, Ustaz. Bencana ni berlaku, kita tahu. Kita tidak tahu bila bencana itu akan berlaku. Bila sudah berlaku, di situlah baru kita sedar kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baru nak settle dengan COVID-19, baru kita nak tahu hidup dengan COVID-19. Tiba-tiba kita dikejutkan dengan keadaan banjir yang berlaku khasnya di negeri Selangor dan juga ibu kota. Dan sebelum ni berlaku di Yan Kedah, kemudian di Melaka. Dan apabila setempat itu di ibu kota berlaku perkara begini yang sebenarnya tak ramai terfikir ianya boleh berlaku. Tetapi pada tahun 1971 telah terjadi bukan banjir, Ustaz, bah besar. Itu perkataan yang paling besar dalam air, dipanggil bah. Maknanya terlalu besar. Dan sebenarnya bencana ni, Ustaz, nak tanya dengan Ustaz, adakah ini datang daripada kemurkaan Allah yang mana yalah, ramai ustaz, ramai doktor, ramai cendekiawan yang dekat dalam sebagai netizen ni, Ustaz. Semua orang bercakap bila berlaku begini, Ustaz, dituduhnya macam-macam, dikatakan, oh tempat engkau ada banyak buat maksiat, jadilah begitu, jadilah begini. Sebenarnya bencana ini, adakah itu urusan mutlak Allah Subhanahu Wa Taala? Bila kita sebut bencana ataupun musibah yang berlaku, ia memang datangnya ataupun kita kata kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Sesiapa pun tak boleh nak menentukan melainkan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya bila berlaku banjir besar, contoh tanah runtuh dan sebagainya, macam Datuk sebut tadilah, kadang-kala kita ni suka sangat kita kata, kau tengoklah, itulah bala Allah turun pada kamu. Bala turun, azab turun. Bila dalam Islam kita kena faham, apakah bala dan apakah ujian? Apa beza dua ni? Dua beza, Ustaz. Para ulama kata, bila satu-satu musibah turun kepada kita, contoh kemalangan ke tanah runtuh, banjir dan sebagainya, bila akan disebut sebagai ujian apabila musibah itu bila berlaku, ia makin mendekatkan kita kepada Allah. Contoh, bila berlaku banjir besar sekarang ni, kita semua insaf, muhasabah diri, kita rasa, ya Allah, kerdilnya kita ni tak ada apa kekuatan pun. Maknanya kita kembali kepada fitrah, kita kembali taat kepada Allah. Para ulama kata ini merupakan ujian daripada Allah. Apabila musibah turun kepada kita tetapi ia tidak menginsafkan kita, maka ia jadi bala. Itu letak duduknya. Jadi para penonton rahmati Allah, jelaslah kepada kita dengan apa yang berlaku pada hari ini sepatutnya menjadikan kita ni hamba Allah yang makin taat kepada Allah. Mungkin dahulu semayang 5 waktu tak pernah cukup, ada saja tertinggal. Kalau tak tertinggal subuh, tertinggal isyak. Kalau tak tinggal isyak, tinggal waktu asar. Jadi sekarang ni bila berlaku depan mata kita perkara-perkara yang kita rasa sedih, duka cita ni, mainlah cepat-cepat kita kembali kepada Allah, jaga salat kita sebaik-baiknya. Ini perkara asas dalam hidup kita. Ramai yang mengatakan hari ini sebab kita ibu kota banyak maksiat. Allahu Akbar. Sebab tu Allah turunkan bala, Ustaz. Yang pertama sekali, Datuk dan penonton sekalian, apabila berlaku musibah kepada kita, kita dapat pandang dua kacamata. Yang pertama kacamata sunnatullah, yang kedua syariatullah. Baik, kita ambil yang syariatullah. Apabila berlaku musibah besar seperti yang berlaku sekarang ni, kita mesti kembali muhasabah diri, taubat, minta ampun kepada Allah, kan? Okey, itu syariatullah. Yang kedua, muhasabah yang perlu kita ambil ialah sunnatullah. Tentu sekali berlaku sekarang ni banjir besar, bah besar dan sebagainya, ada kaitan juga dengan yang Datuk sebut tadi. Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Kerosakan yang berlaku, kemusnahan di atas dunia yang berlaku ini berlaku kerana apa? Tangan-tangan manusia yang zalim, yang merosakkan alam. Jadi maknanya ada kaitan dua perkara muhasabah yang kita mesti ambil. Nabi SAW pernah ditanya, atas dunia ni ya Rasulullah, siapakah orang yang paling banyak diuji?
Nabi jawab, yang paling banyak diuji ialah para Nabi dan para Rasul. Kalaulah kita nak balik kepada apa yang Nabi sebut tadi, para Nabi, para Rasul ujiannya lebih hebat daripada kita. Sebagai contoh, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, Nabi diuji sejak dari dalam kandungan lagi. Ayahanda Nabi telah kembali, ia telah meninggal dunia. Sampailah Rasulullah diangkat menjadi Rasul, satu-satu ujian pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya percaya, kalau kita bentang satu-satu, kita angkat tangan tak sanggup kita. Kita baru sikit saja diuji oleh Allah. Orang semua dalam keadaan sengsara sekarang yang terkena banjir ni. Netizen ni pula senang-senang dengan jari dia masuk dekat dalam internet mengatakan, orang Selangor banyak buat maksiat. Ini Allah nak hukum. Apa hukum dia orang yang buat begini, Ustaz? Orang terluka diperahkan air limau, Ustaz. Ya. Datuk, sebenarnya bila Allah Ta'ala turunkan musibah banjir ini sebagai contoh, Allah Ta'ala bukan sekadar uji orang yang kena musibah banjir tadi, tetapi Allah Ta'ala uji juga kita yang tak terkena musibah banjir ini. Rumah kita tak tenggelam, kita tak ada apa-apa. Allah uji apa? Hei Zarifi, kamu tolong ataupun tidak orang yang terkena musibah banjir itu? Kamu tolong bagi duit ataupun tidak? Kamu tolong bagi cukupkan keperluan ataupun tidak? Paling kurang, hei Zarifi, kamu jaga ataupun tidak hati orang yang sedang dalam kesusahan itu? Datuk, saya nak kongsi penonton sekalian. Di kawasan rumah saya, di Salak Tinggi Sepang, adik saya dan juga keluarga ibu dan ayah saya, mereka duduk berjiran sebelah menyebelah. Rumah tenggelam, Datuk. Tenggelam habis? Tenggelam. Paras dada. Maknanya barang habislah, kita kata tak sempat nak selamat kerana air cepat naik. Jadi cuba bayangkan, orang yang kita kata hilang barang-barangannya itu kan. Rumah tenggelam. Jadi kalau kita menulis benda yang boleh menyakitkan hati orang, kenapa kita tak letak diri kita di tempat orang yang terkena musibah itu? Allah Ta'ala sedang menguji kita, para penonton. Allah uji kita. Kita tolong ataupun tidak orang yang sedang berada dalam kesedihan, duka cita sekarang ini. Bila berlaku perkara begini, Ustaz, orang-orang di Malaysia ni, Ustaz, tak kira bangsa apa, Ustaz, kita memang hebat, Ustaz. Palestin kita bantu, Ustaz. Afghanistan kita bantu. Syria kita bantu. Cakap saja negara-negara mana dalam dunia ni bermasalah, kita bantu, Ustaz. Dan bila berlaku dalam negara kita, rakyat Malaysia, akan datang bantuan-bantuan daripada setiap pelosok negara di sekarang yang berlaku di Selangor, Ustaz. Apakah ganjaran bagi mereka orang yang membantu orang dalam kesusahan, Ustaz? Tentu sekali, Datuk. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu ialah orang yang paling banyak buat bakti, bantu orang lain. Jadi tentu sekali lah, bila kita bantu orang dalam kesusahan, bila kita berada dalam kesusahan nanti, Allah Ta'ala pula akan bantu kita. Saya rasa ayuh, Ustaz, kita berdoa, Ustaz, untuk kesejahteraan, supaya kita tengok langit pada hari ini, Ustaz, supaya dia cerah untuk hari-hari yang esoknya, Ustaz, supaya bencana ini tidak akan datang lagi, Ustaz. Mungkin saya minta Ustaz berdoa sikit, Ustaz. Terima kasih. Dan semua yang berada di rumah, ayo kita doakan untuk kesejahteraan Malaysia, insya-Allah, keluarga Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon kepadamu, ya Allah, Engkau berikanlah kesejahteraan dan keselamatan kepada negara kami, ya Allah. Selamatkanlah negara kami daripada musibah, mara bahaya, bencana dan seumpamanya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau pertautkanlah hati kami semuanya, ya Allah. Kami bersatu semuanya, ya Allah. Mudah-mudahan, ya Allah, akan bertambah barakah kepada negara kami, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada sahabat handai kami, ya Allah, jiran tetangga dan ahli keluarga dan rakyat kami, ya Allah, yang sedang ditimpa kesusahan dan seumpamanya, ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah silaturahim kami, ya Allah, supaya kami dapat membantu sahabat handai, jiran tetangga dan rakyat kami yang sedang berada dalam kesusahan, ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.